Okey. Okey. Selamat pagi kepada Cik Muhsin. Mungkin ramai dekat luar sana kalau pagi ni yang melihat Cik Muhsin bersiaran bersama saya pagi ni. Siapa yang tak kenal dengan nama Mac Builder kan Cik Muhsin? Boleh Cik Muhsin terangkan sebelum kita kupaskan isu yang kita nak sembang dengan followers Impiana untuk minggu ni. Okey, mungkin Cik Muhsin boleh perkenalkan diri Cik Muhsin kepada followers Impiana yang ada kat luar sana yang mungkin saya katakan generasi barulah, generasi muda yang mungkin jarang kali dengan nama Mac Builder. Okey, sebenarnya dari segi new generation tu mungkin lah kan, sebab kita dah orang tua kan, orang lama. Sebab kita tahun 2004 ni, 2004 start business Mac Builder lah, sebab biasa kita masuk dalam majalah Impiana dan semua kan. Jadi generasi sekarang dah berubah. Jadi start pada 2012 tu media sudah pun berubah. Jadi asasnya saya graduate dalam Bachelor Housing Building and Planning selama 4 tahun di USM, dan saya sambung belajar bahagian Bachelor Architecture setahun di USM juga. Jadi selepas tu saya bekerja di firm arkitek WNW Architect selama 2 tahun. Lepas 2 tahun tu saya pergi ke resident architect. Waktu tu saya jaga site sebab saya dah rasa bosan sebab handle project. Jadi saya pergi ke site pula. Jadi waktu pergi site tu saya rasa bosan pula sebab rasa kenapa macam tak adventure kan, kita rasa macam tu. Jadi kita pun start dapatkan projek renovation banglo, renovation rumah teres. Jadi pada peringkat awal sebenarnya pada peringkat awal waktu zaman tahun 2004 tu kan, kebanyakan kita yang kita mempertikaikan kita melompat pergi ke bidang renovations. Sebab bagi dia orang bidang renovation ni adalah tak ke mana, sebabnya kenapa nak cari pasal lah, nak bergaduh dengan klien, nak pening-pening, songeh sini, klien nak macam ni, kenapa tak pergi ke bidang yang lebih besar, yang lagi hebat, lagi glamour untuk handle projek 100 juta, 300 juta, 1 bilion. Jadi kita ni kan renovation kan kita main value-value yang kecil, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000, bagi mereka tu berbeza. Cuma bagi Mac pula, kita melihat dalam dimensi yang berbeza kan, sebab kita melihat kekurangan seorang yang belajar architecture pergi ke bidang renovation sebagai kontraktor pada zaman tu. Jadi pada peringkat tu kita rasa alhamdulillah lah, kita seronok walaupun orang lain torture kita, petikai lah, condemn ke apa, kita tak kisah kan, kita kisah sebab kita mission kita sangat berbeza dengan mission dia orang. Jadi kita pun beli lori kan, dah beli lori, bawa lori sendiri selama satu tahun lebih saya bawa lori. Sebab staff saya yang seorang tu, dia bachelor IT, dia tak nak bawa lori. Jadi saya terpaksa bawa selama 1 tahun lebih, saya beli lori. Bila saya beli lori tu, kawan saya pergi pula, apalah kau pergi beli lori pula dah, orang beli kereta pergi beli lori. Saya bangga, kita bangga beli lori, tapi bagi dia orang berbeza. Tak apalah, kita pun tak kisahlah. Kemudian kita beli mesin hacker, beli mesin site mixer, apa semua. Waktu start kita buat, sebab kita MAG start dengan buat renovation yang value dia 250,000 ketika itu. Total renovation sebuah rumah teres. Jadi bila dah siap tu baru orang nampak, oh ini sebenarnya yang you nak pergi. Dia ingat ke saya nak buat extend dapur, repair pipe, repair toilet, persepsi dia orang macam tu. Jadi dia tak nampak kita punya pemikiran dia. Kemudian bila dah lama-lama kita dah pergi ke arah, bila dah lama-lama kita dah rasa bosan. Kenapa nak buat bangunan saja kan? Kenapa tak pergi ke ID? Jadi saya start buat ID sebabnya secara kebetulan. Mula-mula saya sub dekat seseorang, satu company. Dan bila dia buat tu, dia tinggalkan projek itu terbengkalai. Dengan pekerja-pekerja sekali dia tinggal. Itu cerita dia. Jadi macam tu pekerja mengadu kat saya. Bos, tak ada kerja kan? Saya dah kena buat bos. Tolong saya bos. Jadi saya kata, tak apa, you kerja dengan saya lah. Jadi saya kata, tak apa. Kilang tak ada bos, macam mana nak kerja bos? Kilang tak ada, mesin tak ada. Saya kata, tak apa. Kilang saya akan cari kilang, mesin saya akan beli. Waktu tu saya beli mesin kitchen cabinet, mesin untuk cutting kayu, harga 1,000 lebih saja. Jadi bila beli tu, bila potong, sengit-bengit lah. Sebab mesin tu terlalu murah. Jadi bila sengit-bengit apa semua, klien komplain apa semua, saya kata, kenapa?
kata you boleh buat. Bos, mesin bos 1,000 lebih saja, mana boleh potong ni, potong ni. Jadi saya kata, okey, kemudian saya tanya dia, mesin apa yang perlu? Mesin yang betul-betul nak dalam RM1,500,000 semua total. RM1,500,000. Jadi saya kata RM1,500,000 saya cari dari mana? Bos pandai-pandai lah kalau bos nak cantik punya kualiti. Waktu tu saya kira-kira, okey, saya ada bajet dalam, waktu tu saya ada bajet dalam RM200,000 cash. Kemudian cek satu mesin ABS harga dia RM250,000. And then mesin Kennesaw harga dia RM150,000. Satu lagi mesin sliding saw harga dia RM40,000, RM50,000. Campur lain kilang apa semua dah pergi $500,000. Saya pakai credit card, balance tu saya pakai credit card sebab kesnya kedai tu kata tak apa, you beli dulu cash, nanti kita buat loan. Saya pun percayalah dekat itu orang, dekat itu supplier lah, dia kata okey tak apa, you pakai cash dulu, pakai credit card, you tapau semua, selepas 1 minggu saya settle you punya buat loan. Saya pun kita belilah, beli lepas minggu dah hantar barang dia senyap hilang terus itu kedai. Jadi saya terpaksa tanggung kredit tu selama 2 tahun ke 3 tahun tu dia punya balance sebab waktu tu kredit card saya value dalam berapa, 200,000 ke berapa total, campur. Jadi itulah bermulanya MAG Builders dalam industri hiasan dalaman hingga ke sekarang. Suara tak keluar ni. Orang kata orang kata memang lamalah Mac Builder ni, kalau daripada tahun 2004 sampai zaman sekarang ni, orang kata kalau yang mana dah tahu dan pernah melihat hasil-hasil Mac Builder yang pernah disiarkan dekat dalam majalah. Okey, sebenarnya kalau untuk penonton dan followers Impiana pada pagi ni, sebenarnya saya dah mengenali Mac Builder ni daripada zaman saya muda-muda lagi. Di saat tu saya bukan bersama majalah Impiana tetapi dengan satu majalah dekorasi yang pernah ada di Malaysia seketika dahulu. So begitulah sebenarnya yang macam Cik Mohsin kongsikan dengan kita pada hari ini, macam mana mulanya bertapaknya Mac Builder dalam industri. Daripada arkitek, dia menceburkan diri dekat dalam industri hiasan dalaman. Bagi Cik Mohsin, dua bidang ini adalah bila disatukan dan digabungkan akan dapat menghasilkan satu yang lebih baik. Betul kan Cik Mohsin kan? Ya, kalau saya tak salah betul, kan? sangat betul. Sebab kita pun sekarang ni dalam keadaan situasi sekarang ni, kalau kita buat satu benda je mungkin tak mampu untuk menampung apa yang kita tengah mengalami pada zaman sekarang ni. Sebenarnya Cik Mohsin dah apply benda ni daripada dulu lagi. Belajar daripada seorang bachelor daripada house and building punya line, masuk ke architecture dan juga masuk ke line hiasan dalaman. Orang kata cukup padulah dalam complete dalam industri yang macam ni. Tapi hari ini sebenarnya saya tergerak hati dan sangat berbesar hati kerana Cik Mohsin dapat meluangkan masa bersama Impiana untuk kongsikan beberapa ilmu dan juga tips untuk kita kongsikan dengan followers Impiana yang dekat luar sana. Kita tahu hari ini adalah bukan hari inilah, maknanya ini adalah musim PKP yang kita pernah berlangsung pada tahun lepas, pada awal tahun, dan awal tahun 2021 ni kita ingatkan boleh main bunga api dah Cik Mohsin, tapi tak boleh juga. Tak boleh juga, susah semua orang susah pening. Semakin susah. So jadi orang kata rumah ni sebenarnya kita dah start rasa impact dia daripada tahun lepas. Rumah ni adalah ruang dan tempat yang sangat penting dan sangat orang kata bermakna dalam kehidupan kita sekarang ni. Kalau dulu kita banyak habiskan masa di luar berbanding dengan rumah. Rumah ni kita buat konsep dia balik rumah, tidur. Lepas tu keluar habiskan masa dekat tempat pejabat. Jadi sekarang ni rumahlah tempat anak bersekolah, dekat rumahlah tempat kita bekerja, dan dekat rumahlah ibu-ibu dan para suami semua pekat lubang telinga sekarang nak dengar. So semua masalah depression akan ada bermulanya daripada rumah sekarang ni. So tapi topik yang hangat kita nak kongsikan yang mungkin Cik Mohsin boleh terangkan, ruang hiasan dalaman dan depression. Apa kaitan ruang hiasan dalaman dengan depression waktu
PKP sekarang ni? Okey, disebabkan sebenarnya topik ni terhasil tercetus sebab saya baru siapkan sebuah klinik. Sebenarnya klinik Dr. Hazi di kita panggil klinik Al-Anda di Shah Alam. Beliau adalah merupakan pakar psikiatris yang hebatlah ketika ini, di mana waktu tu saya jumpa dia kebetulan, kemudian dia minta saya desainkan klinik dia di Shah Alam. Jadi pada ketika tu saya fikir macam mana saya nak reka satu klinik yang ada unsur-unsur keceriaan dalam konteks dua alam. Maksudnya dalam klinik tu saya terfikir macam mana nak hasilkan satu ruang yang kita rasa berada di dua alam. Satu alam yang sakitan, alam depression, satu alam yang ceria. Okey. Yang tu yang tercetusnya mula-mula idea untuk kita nak bincang pada petang ni, sebab kita nak rasa macam mana sebenarnya ruang tu daripada ruang tak ceria menjadi ruang yang ceria. Jadi dalam konsep klinik tersebut saya mainkan color-color yang ceria di mana saya potong dua. Dalam satu bilik tu saya potong dua mood color. Satu mood color adalah putih biasa kosong, satu mood sebelah lagi adalah colourful, hijau, kemudian biru muda, benda-benda macam tu. Jadi seolah-olah pesakit yang datang itu ada di zon yang putih tu adalah zon yang sakit. Kemudian bila dia pergi ke sebelah sikit lagi, dia akan berada di zoning yang ceria. Tu timbul idea-idea dia. Dari segi konteks, kalau tanya saya lah, apa kaitannya depresi dengan rumah? Sebab kebanyakan klien-klien, dia tak fikirkan tentang kita panggilkan satu kompartmen base, satu kompartmen persembunyian kita cakap, ataupun rumah bilik senyap. Bilik senyap. Bilik senyap ni adalah bilik senyap. Klasifikasi bilik senyap tu adalah sebenarnya surau di mana tempat yang kita boleh melepaskan perasaan kita tanpa diganggu oleh anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, benda-benda macam tu. Jadi dalam konteks sekarang ni, sebab bagi orang yang suka sembahyang dekat masjid, surau, tiba-tiba dia tak boleh pergi ke surau, jadi dia tak ada tempat nak luahkan perasaan dia kepada Tuhan. Betul. Jadi dia perlukan tempat yang sembunyi, tempat yang senyap. Takkan dia nak sembahyang tepi katil. Sungguh? Tepi katil bini dia dengar. Dia doa, ya Allah Tuhanku, bukalah, bini dia dengar. Kan susah pula kan. Jadi syuk dia tu terganggu disebabkan oleh environment sekeliling, anak dia masuklah apa semua. Jadi hubungan dia dengan Tuhan tu berkurangan disebabkan oleh dia nak keadaan sekitar tu yang mungkin dia terlupa untuk ambil kira. Betul. Benda-benda macam tu. Kemudian satu lagi dari segi warna kan, bagi dia orang mungkin warna peace, warna plain tu adalah warna yang sesuai, tapi bila dalam keadaan dia depresi, warna tu dah tak menjadi untuk diri dia. Warna tu dah tak ada impact dalam kehidupan dia. Ada impact dalam diri dia. Mungkin jadi itu yang mungkin kita perlukan satu ruang yang berbeza mood color kan. Untuk ini mood biasa, ini mood dia nak bagi ceria. Jadi color tu mesti ceria. Jadi kalau semua tempat ceria, takut dia dah jadi bosan kan, jadi clear flat, jadi mood pun dah mendata. Betul. Jadi mungkin adakan satu ruang-ruang yang berbeza-beza mood untuk timbulkan keceriaan dalam rumah tu sendiri. Tapi itu yang dimaksudkan. Tapi Cik Muhsin, bila Cik Muhsin tekankan tentang warna, okey, bila kita perlukan dalam setiap ruang tu dengan warna yang berbeza. Ada kalanya mungkin pemilik dekat luar sana yang mungkin bertanggapan macam mana pula nak pilih warna yang bersesuaian. Mungkin ruang tamu silap hari bulan, mungkin ada yang kurang mahir ataupun kurang faham tentang warna. Mereka tersilap pilih warna, boleh jadi macam taskar. Macam mana pula tu? Okay. Sebenarnya dari segi pewarna warna tu, kalau dia pilih sendiri tu memanglah dia akan jadi taskar. Jadi advice saya adalah minta advice daripada pihak designer yang mahir. Yang mahir dengan bermain colour. Sebab sendiri ni ialah kepakaran berbeza kan. Kalau nak hasilkan kita mesti takkan jumpa Proton punya orang. Mesti jumpa Mercedes punya advisor untuk hasilkan kereta Mercedes. Betul. Jadi jumpa pakar yang tepat dengan bajet yang betul untuk hasilkan tu. Kalau nak hasilkan rumah bajet 20,000, takkan nak jumpa dengan orang yang buat bangla mewah 10 juta, 20 juta. Betul. Jadi bajet tak sampai, tak cukup dah habis bayar konsultan.
Itu pun kena bijak kan. Pembaca dan followers impianan kena bijak. Macam mana caranya untuk kita memilih dan mengenal pasti ID pakar hiasan dalaman kat luar sana, arkitek kat luar sana yang betul-betul mampu buat orang kata dengan bajet pemilik rumah. Okey, tapi kan bila sentuh bajet. mengenai macam ni, dia dah terkupas soalan lain pula. Okey, kadang-kadang ada setengah pemilik macam tadi Cik Muhsin kata, kalau kita mempunyai bajet 20,000, kita perlulah mencari ID yang mampu membuat dekat kita dengan bajet yang ada 20,000. Janganlah kita pula pergi cari yang buat dengan bajet 1 juta punya bajet, punya keadaan situasi yang macam tu. Tapi macam mana sebagai seorang pemilik rumah, saya letak diri saya sebagai seorang pemilik rumah, saya ada bajet 20,000 nak buat benda tu dan saya tak tahu sama ada ID yang saya nak berjumpa ni boleh buat ke tak. Tapi sedangkan saya selalu melihat hasil kerja dia, mungkin saya dah orang kata jatuh cinta dengan orang kata seni-seni yang dia dah buat dekat dengan klien yang ada. Macam mana tu? Mungkin boleh bagi sedikit tip kepada followers Impiana, tip nak pilih ID yang tepat. Biasanya macam ni ya. Biasanya kita tengok portfolio mereka lah. Portfolio mereka di mana kalau portfolio mereka tu bajet dia antara 100,000 ke atas, berbeza. Kebanyakannya kalau hiasan dalaman dia ada dua tema lah, kita cakap dua tim lah. Satu tim yang buat bajet base, bajet apa kita panggil low budget punya, low budget yang custom, low budget bukan custom, modular base. Modular base tu yang murah. Modular tu maksudnya dia buat basic typical TV kabinet yang ada 2,000, 4,000, kemudian bedhead yang 1,000, dah memang modular. Modular tu maksud dia dah buat mungkin 10 pattern, 20 pattern. You pilih yang tu je saja pattern, tak boleh buat pattern lain. Mungkin boleh ubah tapi sikit-sikit je. Yang tu that's the budget. Jadi jangan pergi pula pergi ke yang bajet dia letak dah 100,000 punya package, 200,000 punya package dan minta buat. Tu susah lah. Bukan susah apa, sebab pembaziran tu akan berlaku sebabkan oleh kemampuan yang berbeza. Betul. Okey. Itu yang tadi macam kita katakan tadi kan, kena bijak untuk memahami perkara ni. Bukan boleh ambil benda ni sebagai benda yang ringan kalau kita nak dapatkan sebuah rumah yang orang kata rumah idaman. Tapi dia kes-kes yang biasa berlaku ni macam ni. Kepala klien dengan kepala ID tak selari, itu yang jadi susah. Jadi betul. Klien pula dia bukan degil, dia percaya kepada dimensi otak dia sendiri. Betul. Jadi ID pula percaya kepada dimensi otak dia sendiri. Jadi dia tak match antara dua idea tu. Dia tak sampai mood. Maksudnya ID dah cerita kat dia. Dia ni tak nampak-nampak lagi apa yang ID cerita. Dia tu nampak benda tu je. Jadi bagi dia ID ni tak betul. Tak memahami jiwa dia, tak apa semua, padahal dia yang tak boleh nak kecap. Ataupun ID tu, penyampaian ID tu tak sampai juga. Itu yang jadi masalah. Jadi nak capaikan itu memang susah. Atas kepakaran dan keterbukaan klien tu sendirilah, kalau dia susah jugalah. Itulah yang kita kena berbalik kepada bilik senyap tadi. Kena masing-masing duduk dalam bilik senyap dan berdoalah agar supaya klien dan juga ID tu dapat bersatu padu akhirnya. Cuma bilik senyap ni pun dia ada isu juga bagi setengah orang yang takut tempat kecil pun masalah. Itu dah jadi dia claustrophobic kan. Itu dia masuk pula kepada golongan depression. Sebab apa? Sebab dia tak boleh duduk dalam kan. Tempat yang terlalu kecil. Jadi mungkin dia perlukan dia senyap tu besar sikit. Atas kemampuan masing-masing untuk menyediakan. Kalau ada space boleh lah. Betul. Kita boleh. Jadi saya berminat sangat dan saya pasti ramai dekat luar sana tu sebenarnya Cik Muhsin, bila tadi macam kita berbalik kepada ruang dalaman dan depression. Tak semua pemilik dekat luar sana mempunyai ruang rumah dan keluasan rumah yang selesa. Mungkin mereka ada rumah yang sangat compact dan sebelum ni orang kata banyak menghabiskan masa di ruang pejabat ataupun di luar bersama rakan-rakan. Tapi bila datangnya pandemik COVID ini,
tak dapat nak lakukan aktiviti seperti biasa dan terpaksa kena orang kata apa berkurunglah dekat rumah dan rumahlah tempat segala-galanya. Macam mana dalam ruang yang kompak ataupun yang terhad ni nak menghasilkan satu ruang yang betul-betul dan mengelakkan masalah depression? Okay, sebenarnya susah juga nak jawab tu sebab dia bergantung kepada jenis kediaman kan. Kalau rumah flat, rumah apartment memang sangat tak suka untuk nak dividekan lagi. Ruang dah kecil tapi nak divide lagi, kecilkan lagi, nak compartmentkan dia lagi, itu memang susah sebenarnya. Cuma bagi saya masih ada ruang di mana sebab kebanyakan kita sebagai klien, kita tak nampak, bagi kita sekarang kita nak ruang besar, ruang spacious. Sedangkan kita tak fikir ruang yang mana yang kita suka menyendiri. Jadi kita tak fikir benda-benda macam tu. Okay, kita fikir bilik kita ada bilik dah cukup, ruang tamu dah cukup. Cuma kita tak pernah fikir ruang yang kita suka kita menyendiri kat mana. Menyendiri tu yang didefinisikan sebagai ruang macam kenangan dan bentuk konteks. Mungkin bagi sesetengah klien, ruang menyembunyi itu adalah office, mini office. Betul. Dan dalam mini office tu mungkin ada meja, ada komputer, ada sofa. Dan dia akan semayangkan situ sebagai satu tempat ruang sembunyi. Own privacy. Sebab kadang-kadang kita macam saya lelaki kan. Lelaki kadang-kadang bila saya balik rumah saya tak ada ruang saya sendiri. Katil ni pun bini saya kacau. Kemudian tempat TV saya pun bini saya kacau. Bini saya dah letak barang, bini saya alih. Almari saya pun dah makin kecil. Kan dulu besar panjang, barang bini pun dah masuk dalam almari saya. Jadi kadang-kadang benda tu berlaku. Jadi itu yang saya katakan, kalau kecil pun kecil lah, asalkan kita ada satu ruang yang kita punya sendiri, yang kita punya di tempat yang tempat kita bersendiri untuk mencari ketenangan ataupun dalam bentuk meditasi kan. Kita buat meditasi, tempat yang tu tanpa kita boleh semayang. Bagi saya masih ada ruang, tapi kena fikirkanlah ruang yang mana sesuai. Jadi yang penting adalah kita pada peringkat awal, kita dah susun dah tempat kita suka lepak kat mana. Tempat tu adalah kita lekas sebagai tempat menyendiri ataupun tempat sembunyi untuk mencari ketenangan. Okey, maknanya nak tak nak pemilik sendiri orang kata kena bijak lagi ni saya kata kena bijak lagi untuk tahu sendiri dekat mana yang kita suka duduk. Tak kisahlah macam tadi kan. Saya faham tu kan, sebab saya pun seorang isteri. Jadi memang saya akan conquer lah semua tempat tu saya yang punya. Kata habis tempat suami tu dah kira habis semua kan. Habislah, dan rumah ni saya yang punya. Saya tak peduli lagi lah dengan suami masa tu kan. Jadi suami pula yang kena depression. Kita dah fikir kita boleh keluar, semua barang-barang suami semua dialih oleh isteri. Saya faham benda tu. Jadi orang kata nak tak nak bila kita duduk serumah ni kita kena fahamlah keadaan. Tapi kita masing-masing kena pilih lah. Di mana mungkin bagi orang perempuan saya kata mungkin ruang paling orang kata dekat sini saya boleh katakan ruang kegemaran lah. Kan? Daripada ruang kegemaran ni macam mungkin orang perempuan sekarang ni inilah masanya nak tunjuk skill hebat memasak ke, mungkin dekat ruang dapur. So you hiaslah dapur you cantik macam mana. Gunakanlah warna-warna. Lebihkan bajet kat situ. Letaklah jadi bajet tu pergi ke ruang yang kita suka. Supaya yang kita suka. Yang macam lelaki mungkin suami ni lebih suka duduk dekat luar rumah, mungkin ada patio sikit ataupun kalau duduk dekat kondo apartment ada balcony, bagilah ruang tu pada mereka. Bagi kebebasan ruang tu supaya merasakan hak milik mutlak tempat tu, supaya bila dia stres dia boleh pergi kat situ. Jadi dekat sini bila sentuh pasal ruang ni seronok sebenarnya, sebab macam tadi macam Cik Moksin kata susah bila nak jawab soalan tu bila rumah tu saiz ruang rumah tu berbeza-beza kan. Jadi seronok kalau mungkin followers Impiana dapat kongsikan ruang rumah diorang, mereka yang dekat luar sana tu ruang apa, mungkin ruang suami suka apa, yang isteri suka ruang yang mana kan. Mungkin ada juga orang yang kat luar sana pembaca Impiana, followers Impiana kat luar sana yang mungkin dia kata saya tak suka masak tapi saya suka make up. So dia duduk dalam bilik, main ruang solid tu dia punya lah.
tempat kepuasan dia di situ. Jadi tempat yang dia menyendiri, dia bercakap dengan diri dia sendiri, ada tempat yang ada setengah orang dia suka duduk dalam tandas. Yang tu susah. Kan? Itu Dalam saya shower. Ada orang suka duduk tempat lepak dia dalam WC. WC tempat yang lepak yang bagi dia tempat yang tenang. Tempat yang betul-betul. Ada orang dia akan duduk di tempat shower. Shower compartment, dia akan buka shower macam dalam spa lah, buka relax, sejam ke 2 jam ke dengan air panas kan. Tu ada tempat tenang dia. Jadi bergantung lah. Jadi kalau orang kata yang tu memang bulanan bayar air tinggi lah tu. Jadi kalau dia nak rasa bagi privacy sikit, mungkin dia buat satu compartment untuk WC yang kotor sikit kan. Jadi satu compartment lagi adalah betul satu tempat shower. Supaya kalau dia lepak lama sikit tempat shower pun tak adalah rasa geli-geli kan berbanding dengan tempat WC. Betul. Ataupun mungkin dia boleh buat satu lagi tempat dry toilet di mana ada bathtub sahaja. Jadi dia lepak dah lama-lama dalam bathtub tu, buka TV ke, letak TV, letak apa-apa dalam tu tempat bathtub. Pantry ke nak letak tempat bathtub pun boleh juga. Betul. Sebab itulah dekat dalam Impena, sebab nanti ada pula nanti yang berkata dekat kita macam ni Cik Muhsin yang komen ni. Nanti ada pula yang komen kata, dalam Islam tak bagi duduk lama-lama dekat dalam bilik air. Ya, betul. Memang tak boleh duduk lama-lama. Sebab tu kita banyak kongsikan kepada followers Impena sebenarnya. Ruang yang kita nak bagi tahu sebenarnya ruang dalam bilik air pun jangan diambil ringkas. Orang kata bilik air pergi buang air besar, pergi mandi, itu je. Tak. Bilik air pun sebenarnya kena cantik juga. Betul tak Cik Muhsin? Dia kena faham macam ni. Kenapa istilah jangan duduk bilik air lama-lama. Istilah ni sebenarnya berpunca daripada zaman-zaman dulu. Zaman dulu datuk nenek kita kan. Nenek kita bayangkan dalam tandas dia macam mana tu. Tandas dia kat rumah. Lepas tu pakai telaga. Bila berak, najis tu jatuh ke bawah terus. Bau daripada bawah naik ke atas terus. Jadi memang tak boleh duduk lama pun. Zaman kita dah berbeza. Kemudian dah pergi ke satu revolusi di mana tandas berada di bahagian dapur kan. Rumah-rumah kampung kan dah ada dapur. Betul. Dapur pun kalau kita cakap dapur, tandas berada di sebelah dapur. Sekarang ni pula revolusi pula tandas berada di dalam bilik. Dalam bilik pula. Jadi orang kata kenapa pergi buat dalam bilik? Islamik lah pula kan. Dikatakan macam tu pula. Dikatakan kita tidur bersama dengan syaitan. Bersebelahan dengan syaitan. Jadi kalau dulu tu adakah kita makan bersebelahan dengan syaitan? Sebabnya, dia tak tanya pula konteks tu ya. Yelah zaman-zaman dulu kan rumah-rumah tok nenek kita kan tandas tu berada di sebelah kedai di tempat dapur. Jadi adakah kita makan bersama dengan syaitan? jadi kena fikir kan sekarang ni bila air tu direvolusi berada di dalam bilik, bagi saya itulah bagus sebab menjaga keaiban. Betul. Kalau dulu sebab sekarang kita tak nampak dah orang perempuan berkemban. Sungguh susah nak nampak tu. Kalau dulu orang perempuan akan berkembang daripada tandas kat luar rumah tu jauh kat belakang tu berkembang cengit pergi ke telaga. Jadi orang semua kampung nampak orang berkembang tu membuka air. Betul. Kalau bila tandas tu direvolusikan berada di dalam tempat dapur tu pun buka air juga sebab adik-beradik lain akan nampak isteri ke anak ke perempuan pun berkembang masuk ke bilik. Betul. Sekarang ni berada di bilik, adakah salah? Tak. Jadi lagi baguslah. Sebab kita akan jaga keaiban pemilik penghuni itu sebab dalam bilik sahaja. Cuma mungkin bagi setengah orang kata kepala katil tak boleh menghadap WC, itu adalah subjektif lah. Nak susun WC tu ke belakang ke depan. Bagi saya bila kita letakkan WC tandas di dalam bilik itu dah kira Islamik, sangat-sangat Islamik untuk menjaga keaiban supaya anak perempuan kita, anak lelaki kita bila keluar bilik air tu dalam bilik saja dan tak nampak oleh adik-beradik lain. Betul. Kita kalau juga merupakan satu jadi dalam konteks tu kan, kalau kita dalam konteks tu adalah kita menjaga privacy dan depresi anak-anak. Kalau dia berkembang, dia rasa stres. Lelaki perempuan, jadi dia dah stres. Kan kalau rumah-rumah yang kecil kan, bila di luar mungkin dia rasa stres sebab dia rasa aurat dia dilihat oleh adik-beradik yang lain, ke jiran datang pula jiran datang dia dalam bilik air, lagi susah nak keluar ke tak keluar, nak keluar tak keluar.
Berapa jam Duduk dia nak lama tunggu? lah dalam tu. Duduk dalam bilik air. Jangan datang saudara datang kan. Benda-benda macam tu. Itu juga menyebabkan depresi kepada penghuni di dalam rumah. Jadi yang kita tak fikir pada pihak awal semasa kita di rumah. Betul. Sebab tu kalau bila kita nak sentuhkan tentang interior ni, arkitek ini dah sentuh mengenai architecture dan interior. Okey, binaan di dalam macam mana reka bentuk fasad kediaman tu dibina, kenapa rumah ni dibuat macam ni, kenapa layout rumah ni berlakunya macam ni, semua tu bersebab. Okey, tapi kalau bila menyentuh kita masukkan pula dalam hiasan dalaman. Hiasan dalaman ni interior ni adalah orang kata nak cantikkan rumah. Macam tadi, macam cat, macam mungkin susun atur perabot, built-in untuk kabinet, untuk ruang yang sempit ni, bagi saya lebih menggalakkan buat satu built-in kabinet yang betul-betul sesuai dengan kompartmen dalam ruang rumah tu. Apa kata Cik Muhsin kalau daripada segi binaan dalam susun atur dalam rumah pula? Okey, dari segi kabinet, kita bila cakap dari segi kabinet, kebanyakan klien bila sebut pasal kabinet, dia tak fikir tentang bilangan baju yang dia ada awal, bilangan kasut yang dia ada, bilangan stocking yang dia ada, benda-benda macam tu. Jadi sepatutnya apabila dia nak design kabinet, dia kena kira terus berapa panjang sebetulnya yang diperlukan oleh baju dia. Baju dia berapa panjang kita nak kan, kasut dia berapa banyak almari kasut, katakan dia ada 20 biji pasang kasut. Jadi dah kena fikir awal-awal berapa bilangan kasut yang perlu diletak dalam tempat yang kecil, susun macam mana, nak 2 lapis ke 3 lapis ke. Jadi benda tu yang dia perlu fikir supaya dia tak depress lepas rumah dah siap. Kalau tak rumah dah siap dia depress, aduh kenapa tak fikir dulu, kasut saya dah 20 kenapa buat 10 je. Kasut saya besar, tinggi, tumit tinggi, tapi you buat rendah-rendah, nak masuk tumit tu tak lepas. Betul. Benda-benda macam tu. Jadi kena kira awal-awal, kena siap kira awal-awal supaya depression bila rumah siap ataupun tengah-tengah tu dah tak siap, kena review balik berkali-kali. Buat dah halfway, baru perasan benda-benda macam tu. Tak ada pula yang almari baju lelaki, yang si lelaki ni dah kira dah cukup dah, perempuan tu ambil balik, ambil tinggal sikit. Bagi baju perempuan, klien perempuan dia tak fikir baju dia banyak mana. Mungkin bagi dia dah cukup kot tu yang masalah dia, sebab dia tak kira betul-betul. Macam mungkin ni adalah tempat seluar dia, fikir siap-siap lah, ni tempat baju, ni baju kurung, ini apa, nak letak lagi barang. Jadi itemize betul-betul. Benda tu boleh ikut gambar internet banyak kan, mungkin saya kotak macam ni, spek saya ada 20 spek, saya nak letak kat saya tu dalam satu kompartmen kecil-kecil banyak mana. Betul. Bila sebut penting. Tadi macam tadi kompartmen dekat dalam kabinet. Kompartmen dalam kabinet tu pun sebenarnya perkara penting yang perlu diambil tahu. Sebab macam tadi Cik Muhsin sebut pasal baju kurung. Yelah baju kurung kain labuh. Nak lipat dah lah. Lipat. Malas pula nak pergi gosok selalu. Jadi kena gantung elok-elok. Bila gantung elok-elok, sasahlah rail tu kenalah tinggi. Jadi bila sikit kalau dah bubuh rendah, alamatkan kain tu berlipatlah kat bawah. Betul. Yang tu biasa berlaku macam ni sebab kita punya standardized ketinggian kompartmen untuk tu adalah biasanya 1.9. Okey. Bila kita buat tinggi sikit, bila buat tinggi sikit 2.1, kita nak sangkut tu tak berapa lepas sebab orang Malaysia ni Asia ni rendah. Itu yang salah. Bila kita potong dua pula, baju kita tu jadi lipat, jadi berkedut kat bawah. Jadi kita kena pilih lah sama ada nak lurus betul. Kalau lurus betul, tak touch mana-mana, kena tinggikan sikit daripada standard Asian punya standard. Itu kebijaksanaan klien dengan designer lah untuk custom made terus kabinet supaya ikut kita rasa betul-betul. Maksudnya kita ukur terus baju kita tu ngam-ngam panjang mana, lepas sangkut tu clearance dia berapa. Itu bagi klien cerewet, kena buat macam tu lah untuk kepuasan maksimum. Kalau tak, you boleh pula pada designer kontrak dia kenapa buatnya? Sebab tu lah. Buat tak semua kereta ataupun designer dia alert benda-benda yang sangat-sangat kecil-kecil ni. Betul.
Sebenarnya kadang-kadang ni bila kita duduk dekat dalam rumah sendiri ni, kadang-kadang ya saya faham memang ada pemilik yang sangat cerewet. Bagus sebenarnya cerewet ni. Tapi bila Ya, dah bagus, betul. bagus sebab dia nakkan kepuasan dalam diri dia. Tapi bila dah terlalu cerewet sangat, kadang-kadang dia mungkin merugikan. Sebab mungkin dia rugi kalau dia berulang-ulang kali lah buat ni tak betul, buat ni tak betul. Kalau dia one shot sekali, dia ingat apa dia nak, dia hanya pun ingat boleh fikir in advance dalam otak dia tu apa dia nak, senang. Sebab mungkin orang kata apa, lama-lama pihak ID pun akan rasa jadi macam hak mungkin ada kat belakang Cik Moksin sekarang ni dah sampai jadi hijau belakang tu. Dia akan jadi mengamuk. Sebab apa? Sebab nak melunaskan apa dia punya permintaan tu bukannya satu perkara yang mudah kan. Jadi sebelum kita mengakhiri topik ni, memang sangat sebenarnya kalau saya nak sembang dengan Cik Moksin lagi, nak tambah lagi ni, memang banyak sangat topik-topik dia. InsyaAllah Impiana akan menjemput lagi, akan bersembang lagi dengan Cik Moksin kalau diberikan peluang dan Cik Moksin masih sudi untuk bersama Impiana. Boleh sangat, orang lama. Okay. Kita mungkin boleh buat topik setiap minggu. Mungkin followers Impiana dekat bawah sana boleh komen dan like and share kita punya live yang kita langsungkan, dan nyatakan minggu depan nak dengar topik apa pula, nak tahu tentang apa. InsyaAllah kalau tak ada keberatan, mungkin Cik Moksin boleh jawab 1001 soalan yang anda minta. Okey Cik Moksin, untuk hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kat Cik Moksin kerana sudi berkongsi sedikit, dan orang kata dekat sini apa yang saya boleh rangkumkan adalah kesilapan-kesilapan yang boleh menjadikan pemilik rumah tu depres tak kala mereka berada di rumah, yang mungkin orang tak perasan. Saya sangat suka bila part yang tadi, kalau dah suka duduk dalam bilik air tu, kenal pastikan bilik air anda tu adalah tempat yang terbaik. Kalau saya suka dengan cantik, kemas. Betul, dan saya suka bila Cik Moksin terangkan tentang kalau duduk zaman dulu adakah kita makan dengan setan kat dapur? Kan? Itu memang benda poin-poin yang menarik kalau dipersoalkan. Jadi orang kata orang yang berpengalaman, pakar dalam industri kita semacam Cik Moksin, saya sangat hargai hargai masa Cik Moksin hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan kalau tak keberatan Cik Moksin dengan topik yang lebih menarik bersama followers Impiana. Terima kasih Cik Moksin. Okey, sama-sama. Okay, bye. Bye.